Secara khusus, isu berkaitan dengan 6 orang wakil rakyat bersatu yang telah pun menukar sokongan mereka kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri beberapa bulan yang lalu dan kaitannya dengan persoalan sama ada kerusi Dewan Rakyat mereka terkosong dan boleh diadakan pilihan raya kecil ataupun tidak berpandukan kepada usul yang diluluskan Parti Bersatu di Mesyuarat Agung luar biasanya pada 2 hari bulan Mac 2024 seperti yang diluluskan oleh ROS pada 2 April yang lalu bukannya satu soalan yang mudah. Sebagai pengamal undang-undang, saya berpendapat Parti Bersatu akan menghadapi satu ranjau yang penuh berduri dalam tujuan mereka untuk memperolehi pengosongan kerusi Dewan Rakyat tersebut. Yang pertamanya, seperti yang kita maklum, pindaan ini baru dilakukan tahun ini. Walhal apabila ke-66 wakil rakyat dipilih sebagai calon pilihan raya umum ke-15 tahun 2022, perlembagaan Parti Bersatu tersebut tidak mempunyai apa-apa klausa yang menghalang mereka daripada memberi sokongan kepada seorang Perdana Menteri selain daripada parti mereka ataupun sekutu parti mereka. Justru pindaan ini dibuat selepas keputusan ke-66 ahli Dewan Rakyat untuk menyokong Anwar Ibrahim. Dari sudut undang-undang, mana-mana pindaan kepada perlembagaan parti tidak boleh memberi kesan negatif kepada hak kepartian ahli secara kebelakang, retrospektif. Oleh kerana itulah, ROS dalam kelulusan bertarikh 2 April 2024 telah menyatakan dengan jelas bahawa pindaan perlembagaan Parti Bersatu itu boleh berkuat kuasa mulai 1 hari bulan April 2024, iaitu satu tarikh selepas ke-66 mereka telah pun menukar sokongan kepada Anwar Ibrahim. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, dari sudut tafsiran dan takrifan pengosongan parti, keluar parti atau berhenti menjadi ahli parti pun terdapat sekurang-kurangnya 3 masalah yang akan dihadapi oleh Parti Bersatu. Yang pertamanya, menurut Perlembagaan Persekutuan, apabila perkara 49 huruf besar A dimasukkan pada tahun 2022 melalui pindaan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, takrifan keluar parti telah pun diberi definisi lengkap di bawah perkara 49 huruf besar A1, iaitu apabila seorang ahli parti berhenti menjadi ahli ataupun seorang ahli parti keluar daripada parti. Justru, adakah pindaan perlembagaan yang dibuat oleh Parti Bersatu menurut pindaan kepada klausa 10.4, 10.5 dan 10.6 itu berbentuk untuk memuaskan definisi perlembagaan keluar parti atau berhenti menjadi ahli parti? Kerana di bawah 49 fasal 2 pula, kerusi tidak terkosong kalau keahlian itu diberhentikan atau ditamatkan, expelled. Justru mahkamah akan perlu membuat keputusan. Speaker akan perlu buat keputusan. Adakah jika pun ada mana-mana pemberhentian
keahlian ke-66 wakil rakyat tersebut selepas ini berbentuk atas pemberhentian mereka sendiri atau keluar parti oleh mereka sendiri, ataupun ianya sebenarnya adalah pembuangan sebagai ahli parti oleh parti. Jika ianya adalah pembuangan parti oleh parti, maka ianya tidak mengosongkan kerusi. Cuma sekiranya ianya diterima oleh mahkamah dan ataupun oleh speaker sebagai pemberhentian sukarela oleh ahli tersebut, maka barulah dia dianggap kosong kerusinya. Yang keduanya, perkara ataupun fasal 10.4 hingga 10.6 juga telah meletakkan satu prosedur khusus yang perlu dipatuhi oleh pihak bersatu untuk menentukan isu berkaitan mana-mana wakil rakyat yang melanggar arahan parti tersebut. Secara ringkas, menurut klausul-klausul tersebut, perlu adanya keputusan kepimpinan tertinggi parti, Majlis Pimpinan Tertinggi Parti yang memberi arahan khusus tentang sesuatu perkara kepada wakil rakyat, dan jika ianya diingkari, barulah dianggap keahlian berhenti. Jadi persoalannya di sini, ada atau tidak mana-mana keputusan MPT, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, selepas 1 April 2024 yang memberi arahan supaya ahli bersatu, wakil rakyat bersatu tidak boleh menyokong mana-mana calon Perdana Menteri selain daripada Parti Bersatu ataupun sekutu mereka. Itu perlu ditunjukkan kepada speaker, kepada mahkamah. Dan jika ada, maka keputusan itu pula wajib dikomunikasikan secara bertulis menurut pasal 10.5 Perlembagaan Bersatu kepada wakil-wakil rakyat berkenaan. Kemudian baru boleh dihantar notis tentang pemberhentian ahli. Jadi persoalannya, kalau keputusan untuk menyokong Anwar Ibrahim sudah dibuat sebelum 1 April, bagaimanakah pihak Parti Bersatu hendak mengadakan satu lagi mesyuarat MPT untuk sekarang ini memberikan arahan untuk membuat keputusan semula? Ini akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh speaker dan mahkamah. Yang ketiganya dan seterusnya, satu lagi perkara yang perlu diambil maklum berkaitan dengan isu kehilangan kerusi ini adalah di bawah Perlembagaan Perkara 49, Fasal 3, mana-mana pihak yang berpendapat bahawa ada kekosongan kerusi berlaku di bawah Perkara 49A1 itu, hendaklah menghantar permohonan dan makluman kepada speaker. Dan speakerlah satu-satunya pihak yang diberi mandat di bawah perlembagaan untuk membuat keputusan adakah ianya menjadi pengosongan kerusi ataupun tidak. Keputusan itu perlu dibuat oleh speaker dalam tempoh 21 hari selepas penerimaan permohonan berkenaan. Justru Parti Bersatu masih perlu, jika mereka bertegas hendak kosongkan kerusi tersebut, untuk mengutuskan permohonan pengosongan kerusi kepada speaker. Dan kemudiannya, dalam tempoh 21 hari, speaker akan membuat keputusan. Cuma sekiranya speaker mengosongkan kerusi, barulah speaker perlu memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk pengadaan PRK. Tetapi jika speaker berpendapat tidak ada pengosongan kerusi, maka perkara itu perlu berlanjutan jika Bersatu masih bertegas ke medan mahkamah. Dan di sini pada 16 hari bulan November 2023 berkaitan dengan satu isu lain berhubung pengosongan ataupun keahlian 4 wakil rakyat Sabah yang Bersatu mengatakan
telah terkosong kerusi mereka akibat keluar daripada Parti Bersatu ke Parti GRS Sabah. Pada tarikh tersebut, 16 November 2023, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah membuat keputusan bahawa keputusan speaker yang mengatakan tidak ada pengosongan kerusi 4 wakil rakyat Sabah itu adalah muktamad dan mahkamah tidak boleh mencampuri atau mempersoalkan keputusan itu. Justru, sekiranya pun Bersatu membawa tindakan ke mahkamah seandainya speaker menolak pengosongan kerusi ke-66 wakil rakyat ini, maka adakah mahkamah yang seterusnya akan mengikut keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkaitan 4 wakil rakyat Sabah ataupun tidak adalah satu persoalan undang-undang yang cuma mahkamah akan boleh jawab. Walau apa sekalipun, pertikaian di medan mahkamah akan mengambil masa yang panjang. Selepas keputusan Mahkamah Tinggi, ada proses Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Satu lagi masalah perlembagaan yang mungkin dihadapi oleh Bersatu. Sekiranya di akhir pertikaian di mahkamah, mereka menang dan berjaya mengosongkan kursi. Tapi sekiranya tarikh pengosongan kursi itu berlaku dalam tempoh kurang daripada 2 tahun sebelum berhentinya penggal Parlimen ke-15 ini, maka menurut perkara 55 fasal 3, speaker akan menentukan sama ada perlu atau tidak diadakan pilihan raya kecil dalam tempoh yang baki kurang 2 tahun. Dan sekarang ini memandangkan tempoh untuk penggal 15 parlimen tinggal kurang pada 4 tahun, saya percaya sebagai pengamal undang-undang, pertikaian di mahkamah mungkin boleh sampai tempoh 2 hingga 3 tahun dan sampai ke dalam lingkungan tempoh kurang daripada 2 tahun sebelum tamat penggal 15 sekiranya pun jika Bersatu berjaya kemudian nanti mengosongkan kerusi. Oleh itu, bagi saya secara rumusannya, perkara ini bukannya satu perkara yang mudah. Pindaan perlembagaan yang dibawa oleh Parti Bersatu bukannya satu cara yang mudah untuk mereka mengosongkan kerusi kerana perlembagaan parti tidak boleh mengatasi perlembagaan persekutuan, undang-undang tertinggi negara. Sekian.